2 rakaat sunat muakkad ratibah kemudian daripada isya, kemudian itu selepas ya. Betul. Demikian niatnya. Situ ditulis selepas ya. Selepas dia. Tapi ditulis perkataan selepas itu ya. Mana? Sembahyang sunat 4 rakaat selepas. Iyalah. Dan selepas 2 rakaat muakkad berngiring itu engkau sembahyang 4 rakaat. Okey. Iyalah, betul lah. Tapi salinan ini dia ubah ayat diubah ayat Syekh Abdul Samad. Diubah ayat Syekh Abdul Samad dengan bahasa yang moden. Dia kalau bahasa lama kemudian tu selepas lah. Itu maksud dia. Yang mengekalkan sebab itu kalau nak gunakan Syekh Abdul Samad ni yang ada lagi kualiti turas dia yang ditahqiq oleh Syekh Fahmi Zamzam almarhum. Dia telah memudahkan tetapi dia mengekalkan bahasa Syekh Abdul Samad. Maknanya Syekh Abdul Samad punya bahasa tu masih dikekalkan. Dan setelah itu maka sembahyang 2 rakaat sunat muakkad selepas. Itu kalau bahasa lama makna kemudian tu makna selepas. Dengan niatnya ialah usalli raka'ataini sunnatul isya ba'diyatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Mana selepasnya daripada isya kita tunaikan akan salat ba'diyah. Ini semua kerja-kerja taat yang zahir yang perlu kita istiqamah. Bila istiqamah kita dengan amalan yang zahir, maka akhirnya amalan yang zahir itu dia akan membawa kepada islah batin. Bila bertemu zahir dan batin, maka kan disitulah kesempurnaan makna tasawuf yang kita pelajari. Dan baca olehmu pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah, mana selepas Fatihah, Suratul Sajadah. Ini panjang sikit. Alif Lam Mim Tanzil. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Anda tengok surah Al-Mulk ini ada sebahagian masjid yang telah mengamalkan masjid dan surau. Ada kebaikan dia sebenarnya. Sebab kalau kita buat seorang-seorang kita tak buat sebenarnya. Kalau buat secara berjamaah dia ada kekuatan. Atau baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah Suratul Yasin. Ini lagi panjang. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah Suratul Duhan. Maka sekalian yang demikian itu dipilih dan kelebihannya itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah-surah pilihan itu terus kita bawa dalam solat. Kerana memang digalakkan kita membaca surah Al-Mulk misalnya dia. Sebelum kita daripada tidur maka kita lakukan terus. Di dalam sunat ba'diyah. Jadi dia terus jamak sekali lah. Ia terus merangkumi sekali. Maka sebab itu solat sunat kalau kita berhasrat untuk melakukan sebini rupa, kita lakukan di rumah. Kalau kita lakukan di surau masjid, tok siap dia nak cepat tutup. Lepas isyak nak tutup lah. Lakukan di rumah. Kerana sebenarnya solat sunat ini sebenarnya afdal di rumah sebenarnya. Tapi
Kalau kita bangun tu rasa-rasa kita tak boleh percaya dah nak buat di rumah, buat surau tu kan. Buat je surau yang pendek tak apa. Nanti kan bangun kan buat rumah tu udah sampai rumah lebuh, tak buat langsung. Ya, buat turun ya di surau. Kerana kan Rasulullah yang melakukan solat sunat adalah di rumah. Ya. Itu sunnah dia. Ya. Maka sekalian yang demikian itu dipilih dan kelebihannya itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian daripada 2 rakaat ratibah yang muakkadah itu, hendaklah engkau sembahyang 4 rakaat pula. Tambah 4 lagi. Ini kan ya, yang akhirnya kan ya kerja kita tu kan, kita ni kan menunaikan makna ubudiyah. Itu penting. Ya, sebab itu kan tasawuf yang disusun ya oleh metodologi Imam Ghazali, kemudian disambut oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kalau Nusantara ni Syekh Abdul Samad kita lah, ya, yang menyambut ya tasawuf Imam Ghazali itu. Kerana nak capai apa? Kerana nak capai wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan mereka itu mengabdikan diri kepadaku. Itu sebenarnya matlamat kita, matlamat kejadian kita. Barulah tercapai ya objektif, ya barulah tercapai matlamat kita dijadikan. Ya. Kalau kan ya kita polon benda yang lain, maka kita tidak tercapai matlamat kita dijadikan. Ya. Ini kan dia sentiasa disebutkan ya oleh Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari. Ya. Manusia ni sifat dia bagaimana? Ijtihaduka fima dhumina laka. Kalian bersungguh-sungguh, ya, bekerja bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang telah dijamin. Ya. Kalian bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang telah dijamin. Wa taqsiruka fima tuliba minka. Sedangkan kalian cuai dan abai terhadap perkara yang kalian dituntut. Yang dijamin kalian polon, yang dituntut kalian cuaikan. Apa kata Syekh Ibn Atha'illah? Dalilun alam timasil basirati minka. Itu adalah menjadi bukti tanda bahawa sirati minka. Itu adalah menjadi bukti tanda bahawasanya mata hati kalian ia telah tertutup. Baik, apa yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala? Soal rezeki. Rezeki ini benda jaminan. Ya, Allah Ta'ala sebut dalamnya Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang ataupun makhluk yang merangkak di atas muka bumi ni, yang berjalan di atas muka bumi ni, illa 'ala Allahi rizquha, melainkan rezekinya menjadi tanggungjawab atas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaminnya. Tetapi benda yang dijamin itulah yang kita polon, tak? Betul tak? Itu kata Syekh Ibn Atha'illah, ijtihaduka fima dhumina lak. Kalian bersungguh-sungguh ya mencari sesuatu yang dah dijamin. Wa taqsiruka, sedangkan kalian cuai dan abai fima tuliba mink, sesuatu yang dituntut. Yang dituntut kita supaya buat ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya akibat kejadian dia ialah kena mengabdikan diri kepada aku. Ya. So itu kadang-kadang kita, bila kita baca Syekh Abdul Samad ni, banyak benar ustaz kata dia. Kita akan rasa macam tu kan. 2 rakaat lepas isyak, kemudian tambah 4 lagi kan. Kita pun mula runsing dah kan. Ya. Kita
nak mengopi lagi ustaz, kata kedai mamak dia ngenang itu. Ya, dia mengenangkannya untuk dia nak lepas ini nak pergi kedai, ya, nak santai, ya. Jadi sebab itu saya baca ya perkataan Syekh Ibn Athaillah tu, supaya kan ia ada suatu kan ia makna kesedaran, ya. Kalian ia bersungguh terhadap benda yang dijamin, tetapi kalian cuai, abai terhadap perkara yang dituntut. Itu kata Syekh Ibn Athaillah, dalilun ala intimasil basirati mink. Itu menunjukkan mata hati kalian telah pudar, makna telah tertutup, ya, sehingga kan hilang kemanisan dalam melakukan ibadah, ya. Ya sebenarnya kan ya, ni Hidayatus Salikin ni kan dia bidayah baru ni tau. Dia adalah terjemahan daripada kitab Bidayatul Hidayah bagi Imam Ghazali. Bidayah ni baru permulaan, ya. Bidayatul Hidayah ni permulaan hidayah ni kitab yang kita baca. Tapi kan kalau kita bila ikut kan kita rasa banyak tau. Banyak benar ustaznya. Bila kata dia, ya tak ada masa lah kita kata nak nyembang kata dia. Sebenarnya apa? Itulah dia hakikatnya, ya. Kalian dijadikan illa liya'budun. Ya Rabb, ya buka futuhat ya kepada kami, ya Rabbal Alamin. Kita minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala buka futuhat, ya. Ya Allah Ta'ala ya buka ya kepada kita, ya, ya pembukaan ya daripadanya, insya-Allah. Ya maknakan akan ringan ya segala ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita lakukan. Baik. Habis 2 tambah 4 pula. Kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man shalla qabla zuhri arba'an." Sesiapa yang menunaikan salat sebelum zuhur 4 rakaat, kana kaman tahajjada min lailah, adalah seperti ganjaran orang yang menunaikan salat tahajud di waktu malam. Wa man shallahunna ba'da al-isya, sesiapa yang menunaikan 4 rakaat itu selepas isya, ini yang menjadi syahid, ya, untuk masalah yang sedang kita bincang ni. Kana kamithlihinna min lailatul qadr, adalah seperti dia menunaikan 4 rakaat itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi kan dia besar 4 rakaat itu. Manakannya 2 rakaat ba'diyah, kemudian tambah 4 lagi, maka kan dia ganjaran dia seperti kita menunaikan salat pada malam Al-Qadar. Ini besar, ya. Ya kata Al-Imam Al-Ghazali. Baik, tengok lagi. Demikianlah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah. Ini asal kitab. Ya, asal kitab Hidayatus Salikin adalah kitab Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah. Dan ini pegangan tasawuf kita tahu. Ya, pegangan tasawuf kita ialah Al-Imam Al-Ghazali. Dan di dalam Ihya Ulumuddin, dan begitu juga disebutkan dalam Ihya Ulumuddin pada kitab Tartibul Awrad, dan begitu juga Syekh Abdul Qadir Al-Fakihi di dalam Syarah Bidayatul Hidayah, ia menyebutkan akan 4 rakaat yang kita tunaikan selepas 2 rakaat ratibah ba'dal isya. Kemudian disokong lagi dengan hadis berikut lagi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 4 raka'atin ba'da al-isya'il akhirah." Sesiapa yang menunaikan 4 rakaat selepas isya, ya, yang akhir, mana selain daripada 2 sunat ratibah tadi, ya, sunat ba'diyah tadi, di mana dibaca pada 2 rakaat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad.
dan dia baca 2 rakaat yang akhir, 2 rakaat lagi, tabarakalladzi biyadihil mulk, mana surah al-mulk dan alif lam mim tanzil, kutiba lahu, nescaya ditulis ya ganjaran melakukan ya 4 rakaat ini, ka arba'i rakaatin min lailatul qadri, seperti menunaikan 4 rakaat pada malam al-qadar. Ini kan ya kita lakukan. Rasanya kan ya boleh buat tu. Memang kita boleh buat. Ya. Balik masuk dalam bilik suluk kita. Sebab itu rumah kita kena ada bilik ibadah. Ya, bilik ibadah kena ada. Ya. Mesti satu bilik mesti kita kena sediakan ya. Ini adalah bilik ibadah kita, bilik kita mutalaah kita, mengaji Quran, mesti ada ya. Bilik tersebut ia dipenuhi insya-Allah oleh para malaikat. Kita kena ada ya satu ruang ya. Kalau tak bilik pun kena ada satu sudut ya. Satu sudut tu kita partition lah ya. Ya untuk kita melakukan ibadah. Ya, kalau rumah kita terlalu kecil misalnya dia. Ya, anak ramai ustaz ada dia. Bilik anak ada dia. Ya, jadi kita partition buat ya satu ruang ya untuk ibadah kita lakukan ya. Kerana itulah ya matlamat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, buka futuhat, ya Rabb, buka hidayah kepada kami ya Rabbal alamin. Itu kita kena minta selalu kepada Allah taala. Ya, dia kan ya, bila Allah taala buka futuhat, Allah taala buka hidayah, dia akan ringan ya segala-galanya. Boleh kita lakukan insya-Allah. Ya. Kalau lepas isyak kan ya bulan Ramadan kan. Lepas isyak kita solat tarawih kan. Boleh tak? Boleh kita lakukan. Takkan selepasnya ba'di yang isyak tambah 4 rakaat saja kita boleh buat pada hari biasa. Ya, jawabnya boleh sebenarnya ya. Ya, jikalau sekiranya kan ya kita bersungguh-sungguh ya untuk melakukan ketaatan. Baik, seterusnya demikianlah hamba nukilkan hadis ini dari Syekh Ibrahim Al-Qurdi rahimahullahu ta'ala. Dan kata Sayyid Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya yang bernama Nasaihud Diniyah ya. Ya, mana ya Syekh Abdullah Al-Haddad ni kan ya waliyun min awliyaillah ya. Ya, mana guru-guru kita selalu menyebut Syekh Abdullah Al-Haddad. Dia ada ratib dia ya. Ya, Ratib Al-Haddad nama dia ya. Ini di antara kitab ya beliau merengkaskan intipati daripada Ihya Ulumuddin yang bernama An-Nasaihud Diniyah ini. Apa kata Syekh Abdullah Al-Haddad? Ya, Syekh Sayyid Abdullah Al-Haddad, wa hafiz ada 4 rakaatin ba'da salatil isya. Peliharalah 4 rakaat selepas daripada salat isya. Fa inna fiha fadlan kathira. Kerana dia mempunyai kelebihan yang amat banyak, kata Syekh Abdullah ya. Ya, Sayyid Abdullah ya Al-Haddad. Kerana apa? Liqaulihi alaihi salatu wassalam. Kerana sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un ba'da al-isya, 4 rakaat selepas isya, kamislihinna min lailatul qadr. Maksud yang sama juga. Ya, seperti menunaikan 4 rakaat ya pada malam al-qadar. War raka'atu fi lailatul qadri, 1 rakaat pada malam al-qadar, ta'dilu 30,000 raka'atin fi ghairiha minal layali, menyamai 30,000 rakaat ya. Jadi 1 rakaat pada malam al-qadar menyamai 30,000 rakaat ya pada malam yang selain daripada malam-malam yang selain daripada malam al-qadar. Jadi kan ya begitu besar ya ganjaran ya 4 rakaat ini ya yang diberikan penekanan. Ini kan ya bila Syekh Abdul Samad dia mendatangkannya beberapa perkataan ulama, yang ulama ini berstatus waliyun min awliyaillah, berstatus wali ya. Ini kan ya Syekh Sayyid ya
Abdullah Al-Haddad ni kan ya, Allahu Akbar, baru saja kan ya, ia di Shah Alam, ya baru saja ya bulan sudah ya menyambut ya haul haul beliau ya di Masjid Shah Alam. Ini Syekh Abdullah Al-Haddad ni ya kutub ya. Baik, seterusnya makna menunjukkan apa? 4 rakaat ya selepas daripada Isyak itu kan ya suatu perkara yang penting ya untuk diberikan perhatian ya, bagi mencapai ia akan makna ubudiyah tadi baru tercapai ya, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu maka engkau kerjakan sembahyang witir, baru lepas itu baru buat witir. Dan sekurang-kurang witir itu 1 rakaat. Itu paling kurang witir 1 rakaat. Dan sekurang-kurang akmalnya, sekurang-kurang kesempurnaan dia, ini ambil yang sempurna, 3 rakaat dengan 2 salam ataupun dengan 1 salam, boleh saja ya. Witir 3 rakaat untuk kita kerjakan sama ada dengan 1 salam ataupun 2 salam. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah, Sabbihisma rabbikal a'la. Ini sebagaimana yang kita amalkan. Dan pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang ketiga, kemudian daripada Fatihah, Qul huwallahu ahad, dan Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan yang terlebih akmal lagi, kalau kita nak ambil lebih lagi, 5 rakaat. Dan yang terlebih akmal lagi, ambil lagi ya, ada masa lagi 7 rakaat. Dan yang terlebih akmal, ada lagi kekuatan lagi 9 rakaat. Dan yang terlebih akmal, mana ini paling penghabisan dia, 11 rakaat. Itu paling banyak. Inilah sebanyak-banyak witir. Ya, sebanyak-banyak witir ialah 11 rakaat. Ini kalau kita lakukan serupa, kita lakukan tarawih lah setiap malam ni ya. Dan sunat membaca kunut kemudian daripada rakaat yang akhir daripada witir itu pada nisfu, separuh yang akhir ya, separuh yang akhir pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ya, separuh akhir ya sunat ya kita ya kunut ya. Selain daripada Ramadan tidak disunatkan. Dan jikalau engkau berniat bangun berbuat ibadah pada akhir malam, kalau kita ada niat nak bangun malam, maka hendaklah engkau takhirkan sembahyang witir itu pada waktu itu. Jadi kan ya, lepas saja ba'diyah, lepas saja 4 rakaat ya selepas Isyak tadi itu, tak apa, kita boleh tidur saja ya. Kalau dah tak ada benda-benda yang lain perlu lakukan. Itu jika sekiranya kita percaya terhadap diri kita, kita memang akan bangun ya setiap malam. Tapi kalau kita tak percaya terhadap diri kita ya, kejap bangun, kejap tak bangun, terus sahaja kita lakukan witir. Dan dinamai sembahyang witir itu pada waktu itu sembahyang tahajud ya. Kerana sembahyang pada akhir malam itu amat besar pahalanya, sama ada sembahyang witir ataupun sunat mutlak. Ya, sunat mutlak makna sunat ya, makna usalli ya sunnatan ya, usalli raka'atan ini sunnatan lillahi ta'ala, sunat mutlak. Ini kan ya, 1000 rakaat pun boleh kalau kita nak lakukan ya, salat sunat mutlak. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atani yarka'uhuma al-'abdu fi jawfil lailil akhir. 2 rakaat ya yang dikerjakan oleh seorang hamba di tengah malam yang akhir lebih baik baginya daripada dunia dan isi dia. Ya, sebab itu kan ya, kalau dapat ya bangun malam ya. Bangun malam ni dapat ya, dapat 5 rakaat pun alhamdulillah. 2 rakaat kita solat tahajud, kemudian 3 witir.
Khalas, ya. Itu kan ia dalam masa kan ia 10 hingga 15 minit sahaja. Ya, sebelum subuh. Bangun awal, makna lazimkan kita bangun pukul 5 kita bangun dah. Ya, insya-Allah kita boleh buat sebenarnya. Ya. Kerana apa? Kan bangun malam ni adalah wajib kepada Rasulullah. Rasulullah fardu ain tau. Ya, sebab itu Rasulullah dia tak tinggal bangun malam. Ya. Ya, bila saja turun ya ayyuhal muzammil tu. Qumil laila illa qalila. Kum tu ialah fardu tu. Tapi fardu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah ia bangun malam di sisi dia. Ini khususiyah. Ya, khusus pada Rasulullah adalah suatu kewajiban. Ya, namun kan ya para ulama kita ia mengikut ya sunnah ini. Ya, sebab itu para ulama kita tak tinggal. Ya, bangun malam ni. Ya, boleh kata tak tinggal. Ya. Ya, dulu selalu kalau Tok Guru, ya, ni Abdul Aziz kita masih hidup dia kan, dia selalu sebut ya, tak? Berapa kali saja yang dia tinggal, ia bangun malam. Jadi kan bangun malam ni kebesar fadilat dia. Walaupun ia dengan ya 3 rakaat ataupun 5 rakaat ya, yang ringkasnya lakukan. Ya. Kerana sama walaupun witir, ya, witir pun dikira ia sebagai ia solat qiyam juga. Ya. Ya, kerana dilakukan ia selepas daripada solat Isya. Ya, dan setelah mana kita tidur. Baik, syahdan, hendaklah engkau kemudian daripada sembahyang Isya itu masyghul. Makna kita sibukkan diri kita dengan muzakarah ilmu yang memberi manfaat. Ya, makna lepas Isya tak usah buat kerja lain. Ya, kita kan ya buka kitab, muzakarah ilmu. Ya. Dan mutalaah kitab. Ini yang Imam Ghazali selalu sebutkan ya. Innal ilma wal ibadata jawharani. Ya, kata Imam Ghazali. Ilmu dan ibadah dua ni kan adalah permata. Ini disebut dalam Minhajul Abidin. Kerana dua inilah, kerana ilmu dan ibadah inilah dijadikannya 7 petala langit dan bumi. Ya, sebab itu kan ya sibuk itu kan ibadah ilmu. Ibadah ilmu ini kan ya tidak ada yang paling afdal daripada menyibukkan dengan dua benda ni. Ilmu ibadah. Ilmu ibadah kan ya sangat besar. Ya. Ya, kerana ya sebab dua inilah Allah Taala jadikan ya 7 petala langit dan bumi. Ini kan ya dianalisa ya, oleh Imam Ghazali dengan analisa yang halus di dalam Minhajul Abidin. Mutalaah kitab ilmu yang memberi manfaat atau berzikir. Ya, kalau kita tak mutalaah, berzikir, ibadah. Ya, zikir sebagai makna ibadah, ataupun membaca Al-Quran, ataupun mengucap selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ataupun ilmu tidak, ibadah tidak, ambil satu lagi, ini yang ketiga, atau berbuat kebajikan yang membawa kepada manfaat negeri akhirat. Buat kerja kebajikan. Ya. Buat kerja kebajikan kepada umat manusia. Ya. Ini kan ya, jangan kita lari daripada itu. Ya. Dulu dia dah sebutkan 4 perkara kan. Manakah setiap selesai saja kita daripada urusannya solat kita 5 waktu, jangan kita tinggal salah satu daripada 4. Ilmu, kembali kepada zikir, ibadah, zikir, Quran. Kalau tak zikir, ya Quran, tak selawat, kita kembali ya ambil kerja kebajikan. Kalau kerja kebajikan tak nak, ambil yang terakhir, iaitu lakukan kerja sendiri. Ya, berusaha. Ya, supaya dengan usaha kalian itu, ya kalian dikurniakan ya oleh Allah Ta'ala rezeki yang murah, kemudian belanjakan ya duit tersebut pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kan ya, kalau kita cari lain daripada 4 perkara ni kan ya, kita akan mula buat kerja lara. Kalau cuba ya garantinya tu, ini diulang-ulang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kalau selain daripada 4 ini kita cari, insya-Allah ya kita akan carikan dia benda yang lara. Ya. Paling kurang kita duduk kedai kopi, kita nyembang kan.
Tapi kalau nyembang ilmu tak apalah, muzakarah ilmu lah. Bawa kitab nanti, ya, dekat kat kedai mamak tu, ya. Jadi muzakarah ilmu, ya, supaya kita tak lara, ya, tidak lari daripada 4 pekerjaan ini. Ilmu, kalau tak ilmu, kembali kepada zikir, Quran dan selawat. Kalau tidak, buat kerja kebajikan. Tengokkan ya, mana fuqara, mana orang-orang miskin, ya, mana orang yang sakit, ya, mana juga orang yang memerlukan. Buat kerja kebajikan. Kalau tidak, lakukan ya kerja yang memberi manfaat, yang mencari rezeki untuk diri kalian dan keluarga kalian. Akhirnya dengan rezeki tersebut, ya, kalian boleh belanjakan, ya, lebihan dia pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya, dan jangan engkau masyghul pada waktu itu dengan berhikayat yang sia-sia. Nyembang lah ni. Berhikayat, ya. Ya. Bercerita benda sia-sia yang tiada memberi manfaat kepada agama. Maka jikalau engkau tiada mahu masyghul, tak nak sibuk, ya, dengan 4 perkara tadi, maka tidur itu terlebih baik daripada sia-siamu itu. Elok kita tidur. Ya. Ini kan, ya, kita zaman sekarang ni kan, ya, zaman literat ni kan, ya. Dia cerah malam, malam dah serupa siang. Kalau dulu senang tu, teringat zaman budak-budak zaman pelita kan. Lepas isyak ni senyap dah. Orang kalau tak baca Quran apa semua tidur. Ya. Kerana saya sempat lagi zaman tak ada literat ni lagi di rumah. Ya, masih tu. Ya. Mana kan, ya, malam tu cepat, ya. Ya, cepat sunyi. Tetapi bila zaman literat ni kan, mulalah kelab malam. Ya, mulalah kan, ya, kedai-kedai makan, ya, yang bercambah, ya. Akhirnya kan, ya, di situ kan, ya, kita menghabiskan akan masa. Habis masa, ya, lara, ya. Lara, ya. Mana kan jangan kita, ya, disibukkan dengan benda lara. Ya, banyak yang perlu kita kena lakukan, ya, untuk menyempurnakan makna liya'budun. Itu objektif matlamat kita dijadikan oleh Allah Ta'ala. Baik, seterusnya, maka apabila engkau hendak tidur, maka hamparkan tempat tidurmu itu padahal engkau tidur menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Maksudnya menghadap kiblat ni macam dalam kubur tu lah, ya. Itu sebiji tu. Sebiji macam, ya, mengiring, ya, seperti, ya, kita berada di dalam kubur, ya, dekat liang lahat tu. Begitu. Menghadap kiblat. Padahal berbaring atas lambung yang kanan, ya. Kanan. Ya, mana jantung kita di atas. Ya, jangan himpit jantung kita. Kalau kiri kita himpit. Ya. Seperti mayat di dalam kubur. Disebut sini pun. Seperti mayat dalam kubur. Ya, mana dalam lahat tu. Kerana tidur itu seperti mati dan bangun itu seperti dibangkitkan daripada kubur. Barangkali engkau mati di dalam tidur itu, maka mati di dalam berbuat kebajikan. Kadang kita lepas melakukan ibadah kan, itu yang paling baik, ya. Selepas kita kan, ya solat 4 rakaat, ya semua kan dah selesai dah 4 rakaat isyak tu kan, ya. Ada masa lagi kita sibuk pula kan dengan Quran. Makna kita tidak selangi langsung dengan benda lara tau. Kena tidur. Mati masa itu. Mati dalam keadaan kita mengakhiri, ya, dengan kerja ibadah. Mana kita tak selangi dah dengan benda-benda yang kosong, ya, benda-benda yang lara. Ya. Kerana sekarang ni kan, ya, orang meninggal tidur ni banyak ada, ya. Zaman-zaman ni kan, ya, zaman-zaman makan tak ketahuan ni kan, ya, jantung apa semua sebagainya kan, ya. Ya. Banyak kan, ya, orang meninggal dalam keadaan tidur. Kemudian, dan sunat ketika hendak tidur itu mengambil air sembahyang. Ambil wuduk. Dan sunat engkau suratkan akan wasiatmu
maka taruh di bawah bantal. Ini yang kadang kita takut. Nanti mati betul-betul Ustaz dia tulis wasiat ni. Tak sunat tau. Ya. Dia menulis wasiat ni adalah sunat. Ya. Ini sunnah. Ya. Tapi boleh kata kita tak buat kita. Ya. Boleh kata tak buat, anak pun tak buat juga. Ya. Jadi ikannya elok tulis siap-siap ya. Kemudian eliminate terus ya tak? Ya, nak tidur letak je bawah bantal aja. Ya. Dan kalau agak-agak ada nak buat tambahan, buat barulah. Ya, ada tambahan wasiat barulah kan. Kalau itu ajalah. Ya. Dan hendaklah engkau pada waktu hendak tidur itu taubat daripada segala dosa, serta membanyakkan mengucap istighfar. Itu penting ya. Ia bertaubat dan beristighfar. Dan ingatkan olehmu ketika seperti di dalam kubur seorang-seorang tiada sertamu itu melainkan amalmu. Jadi amal tak ada. Harta tak akan bersama kita, anak tak bersama kita, isteri tak bersama kita. Yang bersama kita hanya amal. Dan jika ada amalmu itu baik, maka engkau dapat nikmat yang tiada hingganya. Dan jika ada amalmu itu jahat, maka dapat seksa yang amat sakit, seperti firman Allah Ta'ala yang selalu kita baca, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Walaupun sebesar miskal zarrah. Ya. Halus, sebesar atom orang kata. Kalau dulu sebesar biji sawi. Miskala zarrah ni paling halus. Ya. Ya, mengikut perkembangan ilmu. Ya. Ya, mengikut perkembangan ilmu. Dulu kerana orang tengok benda yang halus ni biji sawi je. Sebelum biji sawi itu semut. Walaupun sebesar semut ni. Ada terjemah sebesar biji sawi. Syekh Abdul Samad. Syekh Abdul Samad masih guna semut lagi sini. Barang siapa berbuat kebajikan setimbang semut. Masa Syekh Abdul Samad setimbang semut lagi. Ya. Makna dia menterjemah miskala zarrah itu. Ya. Miskala zarrah itu ialah mana jauhar, ya, yang paling halus. Ya. Nescaya ia didapatnya kebajikan. Walaupun sebesar zarrah, dia akan lihat nanti ia akan kebaikan itu. Dan begitu juga siapa yang melakukan sebesar miskal zarrah kejahatan, dia akan melihat ia kejahatan tersebut. Ini suatu yang pasti. Ya, secara mutawatir disebutkan dalam Al-Quran. Dan hendaklah engkau sediakan pada ketika hendak tidur itu sugi, ya, dan cerik tempat air sembahyang. Ini kan ya, kalau dulu orang ya bilik air bawah dah. Ya. Ini kita bilik kita pun dah ada bilik air kan. Ya. Tak usah letak cerik nanti tumpah dia habis, katil marah nanti orang perempuan kita. Ya. Jadi kan kita pun dah dekat dah. Ya. Ya, setiap bilik pun dah ada bilik air dah. Ya. Dan sunat engkau niatkan pada ketika hendak tidur itu atas bangun pada tengah malam kerana berbuat semayang tahajud. Sunat, niat. Kalau niat bangun, cuba buat malam ni. Ya Rab, bangunkan aku ya Rab malam ini sebelum subuh ya Rab. Pada waktu yang kamu kasihi ya Rab. Allah Ta'ala bangunkan. Bangun, buatlah. Ya, memang Allah Ta'ala gerakkan. Ya. Kerana Allah Ta'ala ia bersama ia dengan niat baik kita itu. Memang bangun. Ya. Buat. Ya, buat. InsyaAllah kita akan bangun. Ya. Dan sunat engkau niatkan pada ketika hendak tidur atas bangun pada tengah malam, okey, kerana berbuat semayang tahajud. Atau kerana bangun dahulu daripada waktu subuh, supaya engkau kerjakan semayang subuh pada awal waktu. Ini kan ya besar. Ya ganjaran ya kita berjamaah pada waktu subuh. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, raka'atani fi jawfil laili kanzani min kunuzil birri
2 rakaat ia di dalam tengah malam itu, iaitu 2 perbendaharaan daripada perbendaharaan kebajikan di dalam syurga. Ia makna ia sangat besar. Baik, sikit lagi kita nak bagi penghabis tajuk ni. Ya, last dah tajuk istiadat ini ya. Maka perbanyakkan olehmu ya dengan perbendaharaan itu akan bekalmu pada hari akhirat, maka tiada mengkayakan akan dikau oleh perbendaharaan dunia ketika engkau mati. Dunia tak ada, kita akan bawa ya, walaupun banyak mana pun kita mengumpulnya. Dan baca olehmu pada ketika hendak tidur itu, baca ini ya, bawa ya kitab Hidayatus Salikin ni. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dhanbi Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Biasa kita baca yang ini je. A'udzu bika min syarri kulli dhi syarr wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha anta la awwalu falaysa qablaka syai' wa anta la akhiru falaysa ba'daka syai' Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha Allahumma in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfazha bima tahfazu biha ibadaka as-salihin Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma ayqizni fi ahabbi as-sa'ati ilaika. Ini ada sini ya. Wasta'milni bi ahabbil a'mali ladaik allati tuqarribuni ilaika zulfa wa tub'iduni min sakhatika bu'da wa as'aluka fa'atini wa astaghfiruka faghfirli wa ad'uka fastajibli. Baca doa ni ya. Setelah itu maka baca olehmu ayat kursi. Habis doa ni baca ayat kursi dan amanar rasul hingga akhir surah. Dan baca olehmu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dan surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan hendaklah engkau banyakkan berzikir hingga tidur. Kena kita berzikir je sampai lelap. Dan sunat tidur itu atas tahara, bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maka jika ada tahara itu dengan tayamum sekalipun, kalau air tak ada, ataupun ia kerana sebab keuzuran yang sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelum ini. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa berbuat yang demikian itu, buat ni doa, ayat kursi, aman rasul, qul huwallah ya, qul a'udzu birabbil falaq, birabbin nas, ditutup dengan al-mulk ini, nescaya naik rohnya itu kepada arash dan disertakan akan dia pahala bagi orang itu berbuat sembahyang semalam-malam hingga bangun daripada tidur itu. Maka apabila engkau bangun daripada tidur itu, maka berbuat olehmu akan perbuatan yang telah engkau ketahui dahulu itu, yang dulu sebelum ni ya, kita dah bincang awal dahulu ya, apa yang perlu kita lakukan bangun tidur sampai tidur balik. Ini kan ini susunan tartib kan, yang telah disusun oleh ya Al-Imamul Ghazali kepada kita. Dia dah dijadualkan kepada kita ya. Allahu Akbar. Ya rugi rasanya kalau kita tak dapat buatnya. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita melakukannya. Dan ketahui olehmu wahai orang yang menjalani jalan akhirat, bahawa sehari semalam itu 24 saat, 24 jam. Maka jangan engkau tidur di dalam sehari semalam itu lebih daripada 8 jam. Jangan banyak tidur. Jangan bagi lebih dari 8 jam ya. Maka memadalah akan dikau jika engkau hidup 60 tahun, bahawa hilang umurmu itu 20 tahun. Itu kalau tidur 8 jam. Kalau kan ya, pada sehari 24 jam kan ya, jadi kan 8 jam tu 1/3 lah kan. Kalau umur 60 tahun, 20 tahun tidur aja ya. 20 tahun tidur. Kalau lebih daripada itu, maka rugi kita ya.
Mana kita ambil tidur 10 jam ke sehari ke ataupun 12 jam sehari ke, rugi, ya. Rugi kita, iaitu hilang 1/3 umurmu. Maknanya kalau 8 jam dah hilang 1/3 umur kita. Ya, sedangkan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala ya untuk tunduk dan melakukan ibadah kepadanya. Alhamdulillah, selesai kita. Ini kan tertib daripada awal bangun tidur sampai tidur balik semula. Ini kan ia susunan, ia jadual yang telah disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada kita. InsyaAllah ya selepas ini ya kita akan pergi ya perkara-perkara, beberapa amalan-amalan sunat yang lain yang selain daripada ya, jadual yang telah disusun daripada bangun tidur sehingga tidur kembali. Jadi cukup kita ya untuk pertemuan ya bulan ini. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.